Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin, kitab al-umur al-manhiyu anhu, iaitulah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Bab yang ke-260, babu tahrimil kadzib, bab menyatakan haramnya berbohong. Ini masalah kita hari ni. Masalah kita ini masalah pembohongan yang dibuat tu banyak sangat. Jadi larangan-larangan ini sangat jelas daripada haram berbohong. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala telah mulakan bab ini dengan firmanullah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maksudnya, dan janganlah kamu mengakui apa yang kamu tidak tahu tentangnya. Jangan duk bercakap benda yang kita tak tahu. Hari ni manusia ni rempuh belaka dia. Dia tak kira apa, kira nak bercakap, kira nak buat, nak kata apa berkatalah. Maka Allah kata, innas sam'a wal basar, pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati kamu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Surah Al-Isra ayat 36. Ayat ini memberi peringatan kepada kita bahawa bahayanya kita bercakap benda yang kita tak tahu. Sama ada kita tak tahu tu kerana kejahilan kita, atau tak tahu kerana kita tidak ada maklumat tentang sesuatu benda, jadi tak usah duk bercakap. Jadi pembohongan tu boleh jadi daripada perkara yang tersebut. Ayat yang kedua, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun ucapan yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa hadir, raqib atid. Artinya malaikat duduk sekali dengan kita, duduk tengok kita. Dia malaikat ada yang menulis, ada yang mengawal. Jadi dia tulis semua apa yang kita cakap, apa yang kita duk buat, kita kata ni, semuanya ditulis oleh para malaikat dan akan dibentangkan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Surah Qaf ayat 18. Hadis-hadis yang berkaitan. Hadis yang berkaitan dengan masalah kita ni, apa dia? Yang pertama, hadis yang ke 1543 dalam kitab terjemahan ni, 1543. Dalam yang asal dianya 1542, beza satu huruf. Ani ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba 'inda Allahi kazzaba, muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya as-sidqu, kebenaran, benar, tak bercakap bohong itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan al-birru membawa kepada syurga. Seorang lelaki sentiasa bercakap benar, dia akan ditulis di sisi Allah Ta'ala sebagai siddiq, orang yang benar. Ini. Dan sebaliknya pula, berbohong pula membawa kepada kejahatan, dan kejahatan pula membawa kepada neraka. Dan sesungguhnya seorang laki-laki yang sentiasa berbohong akan ditulis di sisi Allah SWT sebagai kazzab, pembohong ataupun pendusta. Ini perkara yang bahaya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis
Galakkan kepada sentiasa bercakap benar dan larangan berbohong. Yang kedua, bercakap benar boleh membawa tuannya kepada syurga, dan berbohong pula membawa tuannya ke neraka, wal'iyazbillah. Yang ketiga, orang yang sentiasa melakukan sesuatu akan dikenali dengan perkara itu. Ini kita takut ni. Anak-anak kita ni, pelajar-pelajar, kita kena ingat, kalau kita ni orang baik, orang jujur, orang akan ingat sampai bila-bila. Mati pun orang ingat lagi, mati dari itu. Itulah manusia baik, tak pernah bercakap dusta, tak pernah bohong. Ini benar menarik. Tapi kalau bini jenis kaki kelentong, dia mati dulu kubur, orang ingat lagi. Siapa dia? Mamak tu. Mujurlah mati. Tak ada lah kaki pun tablik. Itu dipanggil yuktab, sehingga dikenali dengan seorang pembohong, wal'iyazubillah, ataupun seorang yang benar, seorang yang baik. Ini hadis ini dan juga ayat-ayat Quran yang kita baca ini, para ulama mengatakan al-kazibu anwa', berbohong itu banyak benda. Yang pertama, benda jenis yang pertama yang besar sekali berhak dosa bohong ini, iaitu al-kazibu 'ala Allahi wa rasulih. Orang yang berdusta dengan nama Allah Ta'ala, dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kita takut hari ini. Kita berdusta atas nama Allah, Allah haram, kita halalkan. Benda yang dihalalkan oleh Allah, kita kata haram. Ini semua dosa yang berat. Dan juga berdusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah itu bohong ke atas nama Nabi. Bila kita baca hadis, tak tahu mari mana hadis ni, kita kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun memang kita tahu hadis ni palsu, tapi kita nak baca juga, diberi peringatan pun tak mau berhenti juga, maka orang ini dikira pembohong. Itu satu jenis pembohongan. Yang pertama atas Allah dengan Rasul, iaitulah kita meriwayatkan benda-benda yang tidak mari daripada Allah, yang tidak mari dan tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, iaitulah yufassir kalam Allah, dia ditafsir ayat-ayat Allah Ta'ala dengan hawa nafsu, tidak mengikut disiplin ilmu yang telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada golongan-golongan yang terawal bagi umat ini, ataupun menafsirkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut selera dia, mengikut hawa nafsu, maka itu dia panggil berbohong dengan Allah dan Rasul. Jenis yang kedua, pembohongan sama-sama manusia. Bercakap tipu orang, berjanji tak betul, cakap, itu semua tu dipanggil pembohongan di antara manusia. Ataupun berpura-pura nampak warak tapi sebenarnya penipu, ada juga lagi tu. Kalau pakai serban 2-3 lapis pakai serban, tapi dia punya menipu orang punya besar, itu berat. Ataupun al-kadzib bil hadis, bohong dalam percakapan dengan orang, suka bawa cerita-cerita yang karut, tak tahu mari mana duk sebar-sebar benda-benda yang tak betul, maka ini termasuk di dalam perkara yang dilarang, supaya kita tidak ditulis di sisi Allah SWT sebagai orang yang berbohong, wal'iyazubillah. Hadis yang kedua dalam bab ini, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kana fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yad'aha, idza tumina khan, wa idza haddasa kadzab, wa idza ahada ghadar, wa idza khasama fajar. Muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 perkara yang jika ada pada seorang, maka dia adalah seorang munafik tulen. Allahu akbar. Tanda situ, tanda pelajar-pelajar kita ni, ini dia panggil munafik amali. Munafik ada 2 kategori. Satu dia panggil munafik i'tiqadi, ini kafir, fi darkil asfali minan nar, orang duduk di patak neraka. Ni munafik i'tiqad, dia pura-pura beriman tapi hati dia kafir. Ini dahsyatlah. Yang hadis ini dia panggil munafik amali, munafik dari sudut amalannya. Orang ini bukan kafir, cuma tak jauh orang panggil.
Dan seseorang yang bersifat dengan salah satu daripada sifat itu, maka sebenarnya terdapat padanya sifat munafik sehinggalah dia meninggalkannya. Ada satu munafik, 1/4, iaitu bila diberi amanah dia khianat. Orang beri amanah kepada kita, suruh jaga ni, kita lari, kita buat kerja, itu dia panggil tidak menjalankan amanah. Itu sifat munafik, wal a'yazubillah. Jadi amanah ni banyak benda. Amanah dari sudut nak jaga barang-barang orang, itu amanah. Amanah dari sudut al-wilayat, dari sudut kepimpinan. Orang beri dia jaga kampung, beri jaga negeri, beri jaga kawasan, jaga sekolah, jaga rumah anak yatim contohnya, jaga anak yatim sendiri, itu dia panggil amanah wilayah. Tapi dia kena harta hari hanya rapah harta kawan ni, buat joli dengan lah, itu tidak beramanah. Termasuk dalam amanah khianat beramanah juga, iaitulah ila yaqumu biwajibi tarbiyati fi ahlihi, tidak mendidik anak-anak dengan baik. Anak kita biar nak solat pun tak apa, tak solat pun tak apa. Ini di antara. Termasuk juga orang yang jadi imam solat tapi dia khianat. Woi, macam mana imam khianat? Dia tak ada wudu, dia jadi imam. Itu dia panggil khianat, nama lagi tu. Malah nak ambil wudu, ataupun dia tengah solat Allahu Akbar, wudu dia batal, terketung tengah solat ni. Lepas tu tak mahu pula pergi ambil wudu. Dipatut kalau berketuk, dia kena keluar, orang belakang dia naik jadi imam, dia teruskan jadi imam juga. Itu dia panggil pengkhianat. Jadi banyaklah jenis-jenis khianat ni. Kita jangan duk mikir khianat ni orang jadi menteri, orang jadi pegawai-pegawai besar saja. Kita hok jaga rumah ni pun khianat juga kalau tidak beri didikan yang baik pada anak-anak, kalau tidak beri tarbiyah, tidak bagi makan pakai dengan nafkah yang cukup, itu juga kira pengkhianat. Wa idza tumina khana wa idza haddasa kadzaba. Yang kedua, apabila dia bercakap dia berbohong. Apabila bercakap berbohong, cakap bohong, ini juga termasuk dalam pengkhianat. Allah, dia sifat munafik. Wa iza ahada ghadar, dan apabila berjanji dia mungkir janji. Bila berjanji tak tunai janji, ini dia panggil yang qudunal ahda, membatalkan perjanjian. Ini termasuk dalam batal perjanjian. Kita berjanji dengan orang nak buat rumah ke, nak buat apa saja ke, itu semua dia panggil janji, perjanjian. Tapi ghadar, tipu. Hari ini orang duk sibuk dengan masalah yang berlaku apabila ada orang wakil-wakil rakyat yang menang di atas parti yang dia bertanding, tapi dia tinggal pergi lompat pergi ke lain. Ini juga termasuk ahada ghadar, sebab dia telah lari daripada perjanjian asal yang dia buat. Ini termasuk. Wa idza khasama fajar, dan bila bertengkar dia melampau, dia nak menang, dia bukan nak cari kebenaran. Itu sifat munafik. Kita ini kalau kita nak berbincang, nak berdebat ke, nak muzakarah ke, nak diskusi ke, untuk mencari kebenaran, itu tidak dilarang. Tapi kalau berdebat kerana nak apa tu, nak menang, ya, itu munafik sifat lagi tu, wal a'yazubillah. Baik-baik tak debat. Jadi ada setengah orangnya kalau dia nak berbincang, nak cari kebenaran, bismillah, kita dipersilakan. Tapi kalau debat kerana nak tunjuk dia ni dia untuk nak jatuh kita, dia nak lah, orang ni tak payah kita bincang. Hadis ini sahih muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi berhati-hatilah kita pengajaran daripada hadis. Wajib kepada orang yang beriman menjauhi keempat-empat sifat tersebut, kerana keempat-empat sifat tersebut adalah sifat orang munafik, wal a'yazubillah. Sifat munafik. Pasal apa? Tak tunai janji, pecah amanah, cakap bohong, janji tipu, berdebat nak menang. Ini semua bukan sifat orang mukmin yang baik. Karena itulah kita mengatakan
Siapa-siapa yang ada sifat ini, maka dia ada dalam dirinya sifat munafik dari sudut amali, dari sudut amalinya. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan munafik dalam hadis ini ialah munafik amalan, ataupun dia panggil nifaq amali, dan bukannya munafik i'tiqad. Kalau munafik i'tiqadi, iaitulah berpura-pura Islam tapi hatinya kafir, maka itu munafik yang kafir, wal-iyaz billah. Dia bukan orang Islam walaupun dia mengaku dia sebagai seorang Islam. Ini bahaya. Apabila kita buat perjanjian dengan orang, kita batalkan. Ini satu masalah. Hadis yang ketiga, Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa an ya'qida baina sya'irataini wa lam yaf'al wa lan yaf'al wa man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun subba fi uzunayhi al-anuq yaumal qiyamah wa man sawwara suratan uzziba wa kullifa an yanfukha fiha ruh wa laysa binafikhin, rawahu al-Bukhari. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesiapa yang mengaku bermimpi, dengar ni, dia mengaku dia bermimpi tapi tak mimpi pun, sedangkan dia tidak bermimpi perkara itu, maka dia akan dipaksa untuk mengikat dua biji syair, dan pasti dia tidak akan mampu melakukannya kerana perkara itu tidak mungkin dapat dilakukan. Ambil dua butir bak gandum itulah syair, suruh dia ikat itu. Tak mungkin kita kena buat, boleh buat. Allahu Akbar. Hari ni bahaya sekali ni. Ramai orang mengaku mimpi macam-macam ni. Yang kedua, barang siapa yang mencuri dengar percakapan sesuatu kaum, sedangkan mereka tidak suka perkara itu didengar olehnya, maka akan dituangkan ke dalam telinganya timah yang cair pada hari kiamat. Astaghfirullah. Berat tak berat? Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Orang pergi curi dengar. Hari ni macam-macam orang ini. Dia tak curi dengar dengan telinga dah, dengan ujung jari dia. Dia panggil duduk attack masuk. Kadang-kadang dia masuk dalam apa ni, blog ataupun Facebook ataupun alat-alat orang ni melalui handphone ni. Alat dia boleh. Walaupun ada password, ada apa, orang ni boleh remput. Itu termasuk dalam ni, dalam larangan Nabi kata curi dengar orang. Ini curi siasat, pergi masuk duk tengok apa-apa ada dalam rumah orang tersebut. Ini bahaya. Yang ketiga, dan sesiapa yang buat satu patung, maka dia akan dipaksa untuk meniupkan roh pada patung itu, dan sudah tentu dia tidak mampu meniupkan roh. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi itu cerita dia. Pengajaran daripada hadis, yang pertama, haramnya berbohong, bermimpi sesuatu, kerana ia bukan sahaja pembohongan terhadap manusia, tetapi juga pembohongan terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi lebih-lebih lagi hari ni kita mimpi jumpa Nabi pula. Sudah. Oi, tak apa saya buat benda-benda ni pun. Ibadat yang saya buat ni telah diendoskan oleh Nabi. Dalam mimpi saya jumpa dengan Nabi. Dia tak mimpi pun. Dia mimpi jumpa dengan hatu raya je. Dia kata jumpa dengan Nabi. Ini banyak orang mengaku hari ni. Dia nak membenarkan dakwaan apa ni ajaran yang dia buat, maka dia dakwa dia mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi. Dia tak malas saja dia jumpa Nabi, tak mimpi pun. Mimpi pun tidak. Itu satu pembohongan, maka berat dosa dia ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hari ni ramai orang mengaku nak dipanggil tarwij ad-di'ayah, nak melariskan dia punya ajaran, maka disandarkan ajaran dia kepada mimpi-mimpi yang dia mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Kalau lebih dahsyat lagi, bukan mimpi dah, pakai jumpa terus dengan Nabi. Nabi mari tempat dia. Yang kedua, tidak harus, maknanya tidak boleh kita mencuri dengar percakapan orang lain kalau mereka tak suka diketahui perkara itu oleh orang lain, kerana ia boleh menimbulkan pelbagai keburukan. Jangan duk jadi pengintip. Lalu ke rumah orang, pasal telinga kata orang, kita tengok. Ini semua ni perbuatan-perbuatan mungkar yang dilarang.
Siapa dia buat juga, apa kata Nabi tadi, akan dituangkan dalam telinganya timah yang panas, timah cair pada hari kiamat. Cuah air melompat dah kita dah. Kira timah panas masuk dalam telinga. Ish, dahsyat. Yang ketiga, balasan yang sangat besar akan menimpa orang yang membuat patung, iaitulah yang mempunyai jisim dan bayangan. Kita jadi pengukir patung-patung ni, ini bahaya ni. Jangan duk jadi kerja duk ukir patung. Sekarang ni patung semua benda dah. Nak jual baju patung, nak jual apa ni, kadang-kadang tak ada sebab, tak ada jual-jual pun saja ya. Nak letak patung atau rumah depan tangga, itu semua perbuatan-perbuatan yang dilarang. Duk gantung patung atas kereta, Allahu Akbar, penuh atas kereta dia tu gambar monyet. Tidak monyet ni, gantung sekeliling kereta. Anak dia pula nakal, dia jenguk kok tingkat kereta tu, jelek kau kereta orang ni, kata lebih kurang, dia kata anak dia, hak dia gantung atas kereta. Dia duk ajar gantung ke monyet atas kereta buat apa. Tulis benda-benda yang berfaedah di kereta tu. Anda sudah solat? Sedap ke ayat tu tak? Baca Quran dah hari ni? Tanya, lekat di kereta. Orang belakang pun tengok, tak baca lagi. Sedap juga itu tak? Tanya, letak tarikh. Bila mau berhenti rokok? Contohnya, tepek di kereta tu. Kemah kata tak? Macam mana mau tutup aurat? Tulis. Anda seorang muslimah? Letak ayat-ayat yang bila orang tengok, dia terfikir. Sambil-sambil duduk tunggu dekat traffic light tu, dia boleh mikir benda tadi. Ni duk gaduh monyet. Ini. Yang keempat, berkata sebahagian ulama, larangan membuat patung di sini tidaklah termasuk gambar-gambar fotografi. Gambar kita ambil gambar dengan kamera ni tidak masuk secara zatnya, bahkan ia diharuskan jika diperlukan. Tidak haramkan, cuma dia diharamkan dengan sebab lain, seperti gambar mendedahkan aurat. Itu gambar lain lah. Haram kerana kita ambil gambar orang-orang perempuan yang tidak halal, kita tengok dia bukan mahram, ambil gambar-gambar yang orang tak izin, itu semua tu termasuk dalam benda-benda yang tidak baik. Atau begitu pukul gambar benda-benda yang tidak baik, yang mempunyai kesan-kesan negatif dan sebagainya. Hadis yang terakhir yang sebelum ini dalam bab mimpi lagi. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afral fira an yuriya ar-rajulu 'ainaihi ma lam taraya, rawahu al-Bukhari. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripada pembohongan yang sangat besar ialah seorang yang mengaku kedua matanya melihat dalam mimpinya perkara yang dia tak lihat. Jangan, saya pernah jumpa dengan orang ni. Awak jumpa kat mana dengan dia? Mikir panjang dalam mimpi. Tapi cara dia bercakap tadi betul-betul dia kata dia jumpa. Pasal dalam mimpi pula. Saya pernah jumpa dengan ustaz ni, banyak kali dia jumpa ni. Jumpa kat mana? Lama dia mikir kat TV, tengok ustaz tu yang keluar TV, dia tengok kat skrin TV, dia kata dia jumpa dengan ustaz. Ini semua ni dia panggil afral fira, putar belik yang dia buat, seolah-olah kalau orang dengar, dia ni hebat ni, kenal belakang ustaz-ustaz tu, dia baik, dia jumpa belakang, rupanya dia jumpa kat TV, pergi gosok muka ustaz di TV tu. Jadi dia gitu, bohong ni, jangan buat. Kalau tak jumpa, tak payah mengaku dia jumpa. Hari ni macam-macam orang nak mengaku dia jumpa lah. Dia tamu-tamu pula di zaman musim orang duduk main sanak hari ni, semua pakat mengaku dia dapat sanak dengan tu sanak hari ni, yang menyebabkan dia tu naik jadi hebat orangnya. Pengajaran hadis peringatan supaya menjauhkan pembohongan dalam akuan bermimpi. Jangan duk mengaku kita mimpi, jangan. Ini hadis yang panjang, kita baca terjemahan dia lah. Hadis ni panjang, hadis ni hadis mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil ru'yal anbiya shadiq. Mimpi para nabi benar. Pasal itulah Nabi Ibrahim alaihissalam waktu nak sembelih anak dia, inni ara fil manam, aku tengok dalam tidur aku, anni azbahuk, aku sembelihmu. Anak dia tak kata, hei, apa abah main mimpi pun nak kira. Dia katalah, if'al ma tu'mar, buat apa yang kamu diperintah. Pasal mimpi para nabi benar. Mimpi orang lain, wali ke orang soleh hebat setara mana, tak boleh dijadikan hujah. Mimpi bukan hujah. Itu kena ingat, itu punya kaedah. Hadis ni panjang. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qal
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yaqula li ashabi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya fayaqussu alaihi man syaa an yaqus ila akhiril hadis. Hadis ini panjang 2 muka surat. Kita terus baca terjemahan. Terjemahan apa kita baca sebentar lalu dah, tak sempat nak syarah ni. Daripada Samurah bin Jundub katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bersabda kepada sahabat-sahabatnya. Biasanya dalam hadis lain dia kata Nabi kita ni lepas solat subuh dia berpaling pada sahabat, dia tanya, adakah seorang daripada kamu bermimpi sesuatu? Siapa dia mimpi? Kalau ada orang mimpi, mari ceritakan Nabi, untuk Nabi kita takbirkan mimpi dia. Maka sesiapa sahaja yang menceritakan mimpinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pernah pada suatu pagi baginda bersabda, hari ini pagi ni Nabi tak tanya, dia bagi tahu, malam tadi saya didatangi oleh 2 orang. Ingat ni cerita ni dalam mimpi ni. Dan mereka berdua berkata kepadaku, berjalanlah. Maka saya pun berjalan dengan mereka berdua, dan kami berjumpa dengan seorang laki-laki yang sedang berbaring, dan seorang lagi pula berdiri, dan bersamanya sebiji batu besar. Dengar ni, orang ini tidur, seorang ambil batu besar, yang berdiri itu pun menjatuhkan batu itu ke atas yang berbaring, lalu pecah remuklah kepalanya. Batu itu pula bergolek-golek, lalu segera diambilnya kembali, sedang kepala yang remuk itu telah pun kembali pulih seperti sebelumnya. Dihempapkan pula batu itu ke atas kepala yang berbaring tadi, sebagaimana tadi juga. Aku pun bertanya kepada 2 orang tadi, pengiring dia tadi. Dia kata, siapa ni? Subhanallah, apakah halnya 2 laki-laki ni? Nabi kata, subhanallah, apa dia orang ni duk main pukul dengan batu pecah kepala ni? Mereka berdua menjawab, intalik, teruskan berjalan, tak boleh tanya lagi, tengok dulu. Dia tengok dulu, lepas ni kita akan cerita. Kami pun meneruskan perjalanan sehingga kami jumpa seorang laki-laki yang sedang bertelentang, dan seorang laki-laki lain pula bersama pengait daripada besi berdiri di atasnya. La ilaha illallah, berat-berat saja penakin. Tiba-tiba lelaki yang berdiri itu mendatangi sebelah mukanya dan memotong-motong rahangnya sehinggalah ke belakang tengkoknya, juga dari hidungnya ke tengkoknya. Cocok daripada hidung keluar ikut ni ke belakang. Daripada hidungnya ke tengkoknya. Kemudian lelaki itu berpindah pula ke sebelah muka yang satu lagi, dan dia memotongnya sebagaimana dia lakukan pada sebelah muka yang tadi. Belum pun dia selesai memotong sebelah muka itu, sebelah muka yang tadi telah pun sembuh seperti biasa, dan kemudian dia pun kembali ke sebelah muka itu dan melakukannya sebagaimana dia lakukan pada kali yang pertama tadi. Jadi bila Nabi tengok, Nabi bertanya, subhanallah, apa keadaan ni? Apa pula ni? Duk main koyok muka rabak sini, cocok daripada mulut keluar ke tengkok. Kata di 2 orang pengiring, intalik, jalan, jangan tanya, jalan terus. Kami pun meneruskan perjalanan sehinggalah kami jumpa bekas yang seperti dapur roti. Orang panggil gok roti, tempat bakar roti itu. Aku kira bagi dia bersabda, dalam bekas tersebut bunyi riuh rendah dan bermacam-macam suara. Lalu kami menjenguk ke dalamnya, dan kami dapati di dalamnya terdapat beberapa laki-laki dan perempuan yang bertelanjang. Tiba-tiba datang kepada mereka nyalaan api yang berasal dari bawah mereka. Bila sahaja nyalaan api itu sampai kepada mereka dan menjilat tubuh badan mereka, mereka akan bertempik kesakitan. Lalu aku bertanya kepada 2 orang tadi, apa hal mereka ni? Ini maksudnya orang laki-laki perempuan yang kena bakar ni apa benda? Mereka menjawab, intalik, jalan terus. Berapa cerita dah kita? 3 dah. Ini cerita yang keempat. Kami pun meneruskan perjalanan kami sehingga berjumpa dengan sebuah sungai. Kata di perawi hadis, aku kira baginda bersabda, sungai itu warnanya merah seperti darah. Di dalam sungai itu pula ada seorang yang sedang berenang, dan di tepi sungai pula ada seorang laki-laki yang sudah pun mengumpulkan batu-batu yang banyak. Batu bersamanya. Orang yang berenang itu pula berenang-renang hinggalah dia sampai kepada laki-laki yang mengumpul batu itu,
dia pun membuka mulutnya, dan laki-laki itu pun melemparkan batu ke mulutnya, lalu dia berenang pergi, dan kamunya dia kembali lagi, dan setiap kali dia kembali dia akan membuka mulutnya, dan laki-laki itu pula akan melemparkan batu ke mulutnya. Apa cerita dia ni? Duk lontar batu dalam mulut kawan ni. Aku bertanya, apa hal orang ni? Jawab di malaikat, intalik, teruskan perjalanan. Cerita yang kelima, lima kita. Cerita yang kelima, kami pun meneruskan perjalanan sehingga kami berjumpa dengan seorang laki-laki yang sangat tidak elok dilihat. Oh, berat ni. Uduhona orang ini. Atau yang paling kamu tidak suka melihatnya. Di sisinya pula ada api yang dia nyalakan, dan dia berjalan di sekelilingnya. Baginda bertanya lagi, apa hal ni? Orang laki-laki huduh ke api ni apa benda? Malaikat kata, intalik, jalan terus. Yang keenam, cerita yang keenam, kami pun meneruskan perjalanan sehinggalah kami jumpa satu taman yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan tinggi, dan di dalamnya penuh cahaya dengan bunga-bungaan musim bunga. Comel sini ni. Dan di antara dua sudut taman itu ada seorang laki-laki yang sangat tinggi, sehingga hampir-hampir aku tidak dapat melihat kepalanya kerana tinggi melangit. Tinggi orang ni. Dan di sampingnya pula terdapat ramai kanak-kanak yang aku tidak pernah pun melihat mereka. Aku bertanya, apakah ni? Mereka menjawab, intalik, jalan terus. Ini yang ketujuh. Kami pun meneruskan perjalanan sehinggalah kami berjumpa dengan satu pohon yang besar, dan aku tidak pernah melihat satu pohon yang lebih besar dan lebih cantik daripadanya. Comel pohon ni. Mereka berdua berkata kepadaku, panjatlah, naik. Kami pun memanjatnya sehinggalah kami sampai ke satu bandar yang dibina daripada batu bata emas dan perak. Kami pun sampai ke pintu bandar dan meminta supaya dibukakan pintu. Lalu pintu dibuka untuk kami dan kami masukinya, dan kami dapat di dalamnya terdapat beberapa orang lelaki yang setelah kejadian mereka, yang sebelah kejadian mereka seolah-olah orang yang paling cantik yang kamu lihat, dan sebelahnya pula seolah-olah yang paling huduh yang kamu lihat. Bagi dua orang, sebelah comel, sebelah huduh. Na'udzubillah. Mereka berdua berkata kepada laki-laki itu, pergilah kamu masuk ke dalam sungai itu. Pergi masuk dalam sungai. Dan di situ ada satu sungai yang melentang, yang mengalir airnya, dan seolah-olah airnya itu 100% putih. Mereka pun pergi dan masuk ke dalam sungai itu, dan kemudian mereka kembali kepada kami, dan hilanglah kehuduhan yang ada pada mereka, sehingga mereka menjadi sangat cantik pandangannya. Jadi comel dah dia ni pula. Mereka berdua berkata kepadaku, ni baru nak cerita. Malaikat yang bawa Nabi tadi, dua laki-laki itu malaikat. Malaikat pun nak cerita ke Nabi, inilah syurga yang kekal, dan di sana adalah kediamanmu. Mataku pun tinggi melihat ke atas. Tiba-tiba aku dapati ada satu istana seperti awan putih, keputihan. Mereka berdua berkata kepadaku, itulah kediamanmu. Aku berkata, semoga Allah memberkati kamu berdua. Sekarang biarkanlah daku masukinya. Nabi kata, aku nak pergi masuk tengok. Mereka berdua menjawab, adapun sekarang tidak boleh, tapi kamu akan memasukinya nanti. Bila mati baru boleh masuk. Aku berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah melihat sejak malam tadi pelbagai perkara yang aneh. Maka apakah sebenarnya yang aku lihat itu? Mereka menjawab, sekarang kami akan ceritakan kepada kamu. Tanda satu-satu cerita tadi. Cerita yang pertama, adapun lelaki yang pertama yang kamu lihat, kepalanya dipecahkan batu itu, maka sebenarnya dia adalah seorang yang mengambil Al-Quran dan kemudian menolaknya. Tengok, belajar Quran tapi tidak buat amal dengan Quran. Ini bahaya kita ni. Ngaji agama tak buat amal. Solat pun payah. Nak pergi masjid berambak lagi. Dan dia tidur meninggalkan daripada solat-solat fardu. Hafal Quran, ingat bacalah Quran, reti baca Quran tapi tak solat. Dan lelaki yang kamu lihat dipotong rahanya hingga ke tengkuknya dan hidungnya sehingga ke tengkuknya dan matanya sehingga ke tengkuknya, maka dia sebenarnya seorang laki-laki
yang keluar daripada rumahnya dan berbohong dengan pembohongan yang sampai ke segenap penjuru. Lelaki dan perempuan, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi, orang yang boleh baca Quran tapi tak salat, tanda itu yang pertama yang kena pecah kepala. Golongan yang kedua tadi, yang duk cocok tekuk besi dalam tekuk ni, apa dia? Orang yang berbohong, berjalan sana sini bawa pembohongan, duk sebarkan cerita-cerita palsu. Hari ni tak payah berjalan sana sini, berjalan ke alam maya, dia panggil. Sebar, ambil gambar orang ni, buat kata-kata palsu, buat tuduhan jahat, macam-macam buat, kena dia. Yang ketiga, tanda yang ketiga ni, iaitulah laki-laki dan perempuan yang bertelanjang duduk dalam tempat bakar roti itu. Itulah pula para penzina. Orang-orang zina, itulah azab dianya, dibakar dalam tempat bakar roti. Na'udzubillah. Yang keempat, lelaki yang kamu jumpa sedang berenang di sungai itu pula ialah seorang yang memakan riba. Jadi orang makan riba, dia berenang mari campak batu dalam mulut. Hak mana nak ambil riba atas dunia ni, hak berani nak lawan Tuhan, ambil batu kekoh dulu. Makan batu dulu. Bukan air batu, batu sungguh kekoh. Kalau rasa tak kuat, pergi taubat cepat-cepat. Jangan cari pasal. Yang kelima, ada pun lelaki yang tidak sedap dipandang. Huduh tadi kawan orang tu, yang bersamanya api yang dinyalakan dan dia berjalan di sekelilingnya ialah Malik. Apa dia? Malaikat penjaga neraka Jahannam. Allahu Akbar. Dia panggil penjaga neraka, itulah orangnya. Huduh orang. Dah lah backing, huduh pula. Takut kita. Yang keberapa? 6. Dan lelaki tinggi yang berada di taman itu ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Comel orang Nabi Ibrahim. Kanak-kanak itu pula ialah setiap bayi yang lahir dan mati dalam fitrah tidak berdosa. Maknanya anak-anak hak mati kecil, mati tak berdosa, dia mati kecil. Dan pada riwayat Al-Barqani dilahirkan dalam fitrah. Sama lah tu, fitrah. Bertanya para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah pula halnya kanak-kanak orang kafir musyrik? Dengar ni, itu anak orang mukmin mati dalam fitrah, anak orang Islam mati duduk dijaga oleh Nabi Ibrahim. Yang mati anak orang kafir macam mana? Sabda Nabi SAW, begitulah nasibnya kanak-kanak orang musyrikin, mereka juga ahlul fitrah, sebab mereka tak berdosa. Ia semua berhala mak pak dia. Adapun orang yang sebelahnya elok dan sebelahnya lagi pula huduh, mereka adalah kaum yang bercampur aduk antara amalan soleh dan amalan kejahatan. Jangan ni, hak ni kena kita na'udzubillah ni. Tak, solat buat tapi maksiat jalan juga ada. Puasa bohong, cakap dusta. Sudah. Jadi bercampur, yang baik pada, yang tak baik pada. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Campur. Dan Allah telah pun mengampunkan kesalahan mereka. Jadi bila dimandi dalam sungai itu telah bersihkan dia, artinya mereka ni diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini hadis riwayat Bukhari yang panjang. Hadis, dan pada satu riwayat lain pula, tambah cerita lagi, disebutkan juga bahawa Nabi SAW bersabda, semalam aku bermimpi, dua orang lelaki datang kepadaku dan mereka membawaku ke satu tanah yang suci. Kemudian baginda pun bersabda, kami pun berjalan pergi ke satu lubang yang besar seperti dapur roti. Atasnya sempit dan bawahnya luas. Dinyalakan di bawahnya api. Bila api itu menjulang naik, mereka pun terangkat sehingga hampir-hampir terkeluar. Dan api itu padam, mereka kembali padanya. Maksudnya melambung naiknya api itu. Dan di dalamnya terdapat beberapa lelaki dan perempuan yang bertelanjang. Ini pokok penzina ni, pokok pelacur. Dan dalam riwayat itu disebutkan, sehinggalah kami sampai ke satu sungai daripada darah. Perawi tidak sangsi lagi meriwayatkan sungai daripada darah. Dan di dalamnya ada seorang laki-laki yang berada di tengah sungai, dan di tepi sungai pula seorang laki-laki yang ada batu-batu bersamanya.
Lalu marahlah lelaki yang dalam sungai itu ke tepi, dan apabila saja dia hendak keluar dari sungai itu, lelaki yang di tepi itu pun melontarkan batu ke dalam mulutnya dan menyebabkan dia kembali ke tempat asalnya. Ini hak ambil apa dia? Hak makan riba tadi. Begitulah seterusnya. Tiap-tiap kali dia ingin keluar, maka lelaki pun melontarkan batu ke mulutnya dan dia pun kembalilah ke tengah sebagaimana asalnya. Dalam riwayat itu pula ada menyebut, mereka berdua memanjat bersamaku satu pokok dan membawaku masuk ke dalam satu rumah yang sangat cantik, dan yang tak pernah pun mataku melihat rumah yang lebih cantik daripadanya, dan di dalam rumah itu ada orang-orang tua dan juga para pemuda. Dalam riwayat itu juga ada menyebut, orang yang kamu lihat dipecahkan rahangnya, maka dia adalah seorang pendusta besar yang mereka-reka cerita dustanya, dan diambil daripadanya pendustaan itu sehinggalah sampai ke setiap penjuru, maka dia akan dibalas dengan apa yang kamu lihat itu sehingga hari kiamat. Nah, jadi tanda sini hadis kita ni dia panggil mahallus syahid. Imam Nawawi bawa hadis panjang ni duduk dalam kitab Tahrimul Kadzib, haram berdusta, kerana orang yang berdusta dia cakap lepas, orang lain pindah cakap, dia pergi, maka pendustaan dia sampai ke seluruh pelosok dunia. Macam zaman sekarang ni kita lepas kat disebut contohnya, buat tuduhan pada orang, benda tu tersebar cepat, maka orang ini akan dicocok mulut dia, keluar ke tengkok dia punya besi. Dalam riwayat itu juga ada menyebut, orang yang kamu lihat dipecahkan kepalanya itu ialah orang yang Allah mengajarinya, memberinya ilmu tentang Al-Quran, dan dia tidur daripadanya, tidak membacanya pada malam hari, dan tidak mengamalkan dengan tuntutannya pada siang hari. Quran ada, merah mulut-mulut, muka-muka, tanya belagu Quran, tapi bak halal haram tak peduli. Dia panggil buat musabakah ya Quran, jangan main. Hari ni pula setengah-setengah orang ni Quran ni buat cari makan, baca ambil upah ya, bukan buat amal. Kalau tanya tak ada orang upah tak baca, ini pun satu masalah. Quran dijadikan bahan untuk meraih fulus, kata orang. Maka dia akan dibalas dengan sedemikian sehingga hari kiamat. Dan rumah pertama yang kamu masuk ialah rumah orang-orang awam, orang Islam. Adapun rumah ini maka dia adalah rumah para syuhada, dan aku yang bawa kamu ini ialah Jibril dan Mikail. Yang mengiringi Nabi tadi, dua laki-laki tadi, Jibril dan Mikail. Maka angkatkan kepalamu, lalu aku pun mengangkatkan kepalaku, dan aku dapati di pihak atasku seperti awan, dan mereka berkata, inilah kediaman kamu, ini rumahmu, istanamu. Aku pun berkata, biarkan daku, kerana aku ingin masuk ke kediamanku. Mereka berdua menjawab, sesungguhnya kamu masih lagi mempunyai baki umur yang belum kamu habiskan, dan jika kamu telah habiskan maka kamu pasti akan mendiami kediaman ini. Hadis riwayat Bukhari. Ini cerita ni para jemaah sekalian, ramai penceramah-penceramah kita tidak teliti. Hadis mimpi ini dia pergi bawa malam Isra Mi'raj, itu salah tu. Ini mimpi Isra Mi'raj, Nabi pergi tengok sendiri. Jangan dicampur adukkan di antara dua cerita. Sebab itulah sekarang ni kita kempen semak kesahihan hadis sebelum kita sebarkan. Ini bahaya kita duk sebar benda-benda yang tidak betul. Pengajaran hadis yang pertama, sebahagian daripada mimpi boleh ditakbir, mana mimpi yang benar boleh kita takbirkan. Yang kedua, orang yang menolak kebenaran Al-Quran sesudah mengetahui kebenarannya akan menerima azab yang pedih di akhirat. Tiga, tingginya kemuliaan ilmu Al-Quran. Maka hadis ini adalah peringatan kepada orang yang menghafal Al-Quran dan tidak lagi mengendahkannya serta tidak mengamalkannya. Yang keempat, wajibnya beramal dengan tuntutan dan ajaran Al-Quran. Lima, janji yang pedih kepada orang yang malas dan tidak mengerjakan salat. Yang keenam, begitu juga azab yang bersangatan akan menimpa orang yang besar pendustaannya, para penzina dan pemakan riba. Yang ketujuh, para wartawan dan penulis. Ini wartawan, penulis dipanggil blogger, Facebooker, apa dia jenis, kalau menulis hujung jari belakang ni, mesti sedar akan apa yang ditulis dan disebarkannya. Ini kerana lebih luas tersebar pendustaan dan fitnah yang dibuat lebih kuat azabnya di akhirat nanti. Jangan nak main-main suka-suka, saya nak bongkar
bongkar kalau betul, mengumpat, kalau tak betul fitnah. Dua yang kita duk, tak ada faedah. Yang ke-8, alangkah seksa dan pedihnya azab di akhirat, lebih-lebih lagi kepada orang yang melakukan lebih daripada sejenis dosa-dosa tersebut, wal'iyazubillah. Yang ke-9, ganjaran azab yang dinyatakan dalam hadis ini bukanlah satu gambaran yang palsu dan khayalan, bahkan hadis ini ialah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Yang ke-10, janganlah kita mencampur adukkan amalan baik dan buruk, bahkan bertaubatlah daripada setiap dosa yang dilakukan yang tak baik dan kita tambah amalan yang baik. Yang ke-11, kanak-kanak yang mati sebelum taklif akan lepas daripada azab sekalipun mereka adalah anak-anak orang kafir. Jadi anak orang kafir pun selamat dia. Yang ke-12, tingginya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para syuhada di akhirat. Yang ke-13, anugerah nikmat dan balasan azab di akhirat adalah benar dan tidak perlu diragukan lagi. Yang ke-14, kita hendaklah sentiasa berwaspada dan janganlah melakukan amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan di dalam bab yang ke-261 di dalam jalsah kita yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.